Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik Makcik Oto Arung, saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas ingin memperdebatkan berkenaan dengan skandal dadah ganja melibatkan seorang ahli parti Armada Bersatu Malaysia yang sudah mulai heboh 24 jam yang lalu di negara Malaysia ini. Perkara pertama, saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya modus operandi pemprosesan dan pengedaran dadah ganja oleh ahli Armada Bersatu Malaysia, oleh ahli Biro Armada Nasional, oleh ahli politik dan ahli perniagaan berumur 35 tahun yang telah ditangkap oleh polis Diraja Malaysia pada 20 Januari 2021 yang lalu. Saya juga mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya skandal dadah ganja melibatkan ahli Parti Bersatu Malaysia ini yang semakin kronik dan semakin kritikal dalam sistem politik negara Malaysia. Dadah adalah musuh terbesar kepada agama, bangsa dan negara, pakcik makcik. Dadah ganja ini adalah pembawa kehancuran masa depan kepada anak-anak muda generasi baru, khususnya anak-anak Malaysia. Maka sehubungan dengan itu, saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya dengan mana-mana pihak yang menganggap skandal dadah ganja ahli Parti Bersatu Malaysia ini adalah hal kecil dan hal remeh-temeh. Bagi saya sebagai generasi baru, sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik, sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, ini adalah satu skandal dadah ganja melibatkan ahli Parti Bersatu Malaysia yang menyebabkan rakyat Malaysia sangat-sangat risau dan bimbang dengan jenayah pemprosesan dadah ganja yang cukup-cukup sistematik dibiarkan begitu sahaja beroperasi. Namun akhirnya, atas kebijaksanaan dan kehebatan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional, Polis Diraja Malaysia mengangkat prinsip rule of law, mengangkat prinsip the supremacy of Federal Constitution. Walaupun suspek penjenayah pengedar dadah ganja ini adalah ahli Parti Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional mengambil tindakan undang-undang yang cukup tegas, menangkap dan menyiasat seorang suspek penjenayah ahli Parti Armada Bersatu, ahli Biro Armada Nasional, seorang ahli politik, seorang ahli perniagaan dan bekas calon untuk kerusi Parlimen PRU 14 di negeri Perak, pakcik makcik. Saya di sini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional, Polis Diraja Malaysia kerana berjaya menangkap suspek penjenayah pengedaran dan pemprosesan dadah ganja yang cukup-cukup meletup bagi tahun 2021. Ini adalah satu skandal jenayah dadah ganja berprofil tinggi yang saya kira, yang mana ahli Armada Bersatu ini ditangkap kerana mempunyai 1.5 kilogram dadah jenis ganja.
Perkara ini telah disahkan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Saiful Azli Kamarudin. Polis telah menahan dan menangkap suspek penjenayah pengedar dadah ganja pada 20 Januari 2021 jam 1.45 petang di Kuala Lumpur, merampas 40 botol mengandungi 400 mililiter cecair dadah. Juga pihak Polis Diraja Malaysia telah menemui 7 pokok ganja dan 2 anak pokok ganja di satu rumah kondominium Ampang, Selangor milik suspek penjenayah pengedar dadah jenis ganja milik ahli Armada Bersatu Malaysia itu. Kes ini saya anggap bukan kes politik Pak Cik Makcik. Kes ini saya anggap adalah kes penyalahgunaan dadah yang melanggar undang-undang dan perlembagaan Persekutuan Malaysia. Maka adalah satu tindakan yang tepat, tindakan yang sangat-sangat benar dilakukan oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Kerajaan Perikatan Nasional bersama Polis Diraja Malaysia untuk membocorkan secret information ini secara transparent, secara jelas atas nama kepentingan awam. Pihak Polis Diraja Malaysia telah membocorkan maklumat sulit bahawa mereka merampas 1,500 gram ganja, 3,000 mililiter cecair ganja, cecair kimia, cecair ganja. Tempat siram pokok ganja juga telah berjaya dikesan. Rampasan kereta BMW milik ahli Armada Bersatu, ahli politik, ahli Biro Armada Nasional turut disita oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Anggaran rampasan skandal dadah ganja melibatkan ahli Armada Bersatu Malaysia ini adalah mencecah lebih RM60,000 Malaysia, Pak Cik Makcik. Beliau telah mengaku terbabit dalam kegiatan sindiket dadah ganja sejak Oktober 2020. Ahli Armada Bersatu Malaysia itu berdasarkan siasatan terkini oleh Polis Diraja Malaysia dinyatakan ahli Armada Bersatu Malaysia itu mengaku terbabit memproses dan mengedar serta menjual dadah jenis ganja sejak Oktober tahun 2020. Suspek menghasilkan sendiri dadah campuran jenis ganja dan ketamin serta menjual dadah ganja ini RM300 sebotol, Pak Cik Makcik Otok Arong. Sangat mahal rupanya ya dadah jenis ganja ni. Saya ingatkan murah, Pak Cik Makcik. Ahli-ahli Armada Bersatu Malaysia yang amat saya hormati. Suspek telah ditahan dalam lokap oleh pihak Polis Diraja Malaysia selama 7 hari bermula 20 Januari 2021 sehingga 27 Januari 2021. Suspek penjenayah pengedar dadah jenis ganja ini masih ditahan sehingga hari ini, Pak Cik Makcik, dan telah disahkan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Balai Polis Bukit Aman Kuala Lumpur, Tuan Razarudin Hussein. Kenyataan yang kita memang sedia maklum hasil daripada proses siasatan Polis Diraja Malaysia. Ahli Armada Bersatu itu telah disiasat, ditangkap bersama isteri dan pembantu rumahnya mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan kerana dadah ganja yang ditemui oleh pihak Polis Diraja Malaysia ini, dia bukan 1 gram. Ia adalah 1.5 kilogram. Ini kilo ni, Pak Cik Makcik. Berat kes ni. Sebelum ini, ada banyak skandal
pesta dadah, pesta seks, pesta judi melibatkan pemimpin-pemimpin anak muda Armada Bersatu Malaysia. Dan ini adalah kes kedua yang meletup dalam negara Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Ketua Armada Nasional yang baharu, Saudara Wan Faisal, juga merangkap YB Senator Timbalan Menteri Belia dan Sukan di Putrajaya mengakui suspek penjenayah yang kantoi menyimpan dan mengedar serta memproses 1.5 kilogram dadah jenis ganja ini adalah ahli parti Armada Bersatu Malaysia. Akan tetapi Wan Faisal menafikan ia bukanlah ahli pimpinan Biro Armada Nasional yang dilantik oleh Parti Bersatu. Walau bagaimanapun, satu perkara yang perlu difahami oleh kita semua, kes dadah ganja ini bukan dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya Pak Cik Mak Cik, jangan salah dengar. Kes kartel dadah ganja ini bukan diketuai oleh Ketua Armada Nasional Wan Faisal. Bukan dilakukan oleh semua ahli-ahli bersatu. Ni ramai orang salah dengar dan salah tafsir. Ini hanyalah seorang suspek penjenayah. Yang perlu kita perdebatkan, dia hanyalah seorang subjek. Ya Pak Cik Mak Cik. Maka saya ingin ingatkan bahawa kes ini memang cukup serius dan perlu diperdebatkan secara adil, secara objektif, secara rasional. Saya bukan perokok, saya bukan penghisap vape, saya bukan penghisap dadah. Walaupun ada ramai orang di luar sana memaksa saya untuk merokok dan menghisap dadah, tetapi alhamdulillah jati diri saya sebagai generasi baru memahami dadah ini adalah musuh nombor 1 kepada Malaysia, kepada seluruh dunia, kepada mana-mana institusi keluarga, mana-mana generasi muda. Saya mengharapkan kes skandal dadah jenis ganja ini melibatkan ahli Parti Bersatu Malaysia tidak ditutup oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh kerajaan Perikatan Nasional, oleh Polis Diraja Malaysia. Kenapa saya katakan seperti ini? Kenapa saya memberi saranan ini kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan Perikatan Nasional? Kerana kes ini akan terus menjadi siulan dan perdebatan orang awam. Menjadi perbandingan kes jenayah oleh publik dengan kes-kes jenayah ganja sebelum ini. Mari kita flashback Pak Cik Mak Cik Otok Arung, anak-anak muda yang cerdik pandai di luar sana, tentang skandal dadah di dalam negara Malaysia. Pada 12 Januari 2020 yang lalu, di era pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya, satu pesta dadah, pesta judi, pesta seks jam 4 pagi telah kantoi diserbu oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Pesta dadah, pesta judi dan pesta seks itu melibatkan 17 individu dan 1 orang adun, melibatkan pimpinan-pimpinan tertinggi ahli Armada Bersatu Malaysia. Waktu itu Ketua Armada YB Sheikh Saddiq, ahli Parlimen Muar Johor. Dan dikatakan pesta dadah, pesta judi dan pesta seks itu turut dihadiri oleh YB Sheikh Saddiq Segaraga. Sayang seribu kali sayang, skandal jenayah pesta dadah, judi dan seks ini telah ditutup oleh kerajaan sebelum ini, Pak Cik Mak Cik. Maka rakyat sangat marah
Kenapa skandal pesta dadah, pesta judi dan pesta seks melibatkan ahli armada nasional Parti Bersatu Malaysia di era kepimpinan YB Syed Saddiq Segaraga ditutup dan tidak ada pendakwaan jenayah sekalipun? Semua ahli armada bersatu itu, air kencing mereka positif dadah. Bukti-bukti rampasan dadah ditemui oleh polis Diraja Malaysia. Bukti-bukti pesta pelacuran, sebab ada 3 orang pelacur di situ. Ada dia punya evidence, ada alibi. Bukti-bukti pesta judi, meeting jam 4 pagi di satu kondo Jalan Puchong di Kuala Lumpur. Ada bukti juga ditemui oleh polis Diraja Malaysia. Namun disebabkan ahli-ahli armada Bersatu Malaysia ini mempunyai kabel politik yang sangat besar pada 1 tahun yang lalu, maka kes ini ditutup tanpa rasa bersalah oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Ketua Polis Abdul Hamid Badur menyatakan penduduk di kawasan kondo yang diserbu oleh pihak polis telah membuat aduan mendengar bunyi bising di salah satu unit kondo yang menjadi pesta seks, pesta dadah, pesta pelacuran oleh ahli-ahli armada Bersatu Malaysia, Pak Cik Makcik. Maka sebab itu, Adun Dengkil, Ketua Pemuda Bersatu Selangor dan pimpinan-pimpinan armada Bersatu geng-geng Syed Saddiq Segaraga telah ditangkap oleh pihak polis Diraja Malaysia dan disoal siasat. Maka ini antara sejarah skandal pesta dadah, pesta seks, pesta judi melibatkan pimpinan-pimpinan tertinggi armada nasional dalam Parti Bersatu yang diselamatkan dan dibebaskan tanpa ada perbicaraan mahkamah, tanpa ada pendakwaan mahkamah, tanpa ada hukuman penjara. Maka oleh hal demikian, saya Jufazli Syah Ahmad sebagai penganalisis politik bebas yang mempunyai kepakaran undang-undang dan perlembagaan. Saya amat yakin dan percaya Tan Sri Muhyiddin Yassin, salah seorang Presiden baharu Parti Bersatu, pengerusi Parti Bersatu, seorang Perdana Menteri yang berjiwa rakyat, mengangkat prinsip rule of law, tidak akan menutup kes skandal dadah ganja seorang ahli armada Bersatu yang sudah viral, trending dalam semua platform media sosial bagi tahun 2021. 1.5 kilogram skandal dadah ganja ini adalah satu modus operandi kartel dadah yang mana saya amat yakin ahli armada Bersatu itu di belakang beliau ada dia punya ketua kartel dadah ganja. Dia tidak beroperasi secara bersendirian. Dan ini perlu disiasat sampai lubang kubur siapa bos besar ahli armada Bersatu itu sehingga dia berani menanam pokok ganja di dalam kawasan rumah kondo beliau. Kes yang lain melibatkan jenayah dadah ganja. Ramai rakyat Malaysia tidak tahu ganja itu di dalam negara Malaysia bukan sejenis ubat. Ia adalah sejenis dadah. Kita bukan bercakap tentang negara Amerika Syarikat, negara Australia, negara-negara barat yang lain yang menghalalkan ganja. Kita bercakap tentang undang-undang dan negara Malaysia punya rule of law. Tidak ada sesiapa boleh menafikan ganja ini membunuh manusia, membunuh anak muda, membunuh institusi keluarga, membunuh agama dan negara. Tidak ada sesiapa boleh menafikan kebenaran dan hakikat ini. Penyalahgunaan dadah jenis ganja ini sangat-sangat berluasa di negara Malaysia, Pak Cik Makcik.
Maka, institusi kehakiman Malaysia telah menjatuhkan hukuman kepada 3 kes yang cukup berat. Kes yang pertama, tahun 2018, ini kes paling berat. Muhammad Luqman dijatuhkan hukuman gantung sampai mati kerana memiliki, memproses dan mengedar dadah jenis ganja yang diolah dalam bentuk cecair minyak. Kes ini telah dibuka pada tahun 2015 lalu dan baru selesai tahun 2018 yang lalu. 2 kilogram hampas ganja, 260 gram. Ganja telah ditangkap dan dirampas oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kes ini paling viral dan paling trending beberapa tahun yang lalu. 2 kilogram hampas ganja. Kes Ahli Armada Bersatu Malaysia, 1.5 kilogram ganja. Ada pokok banyak. 9 pokok. Kalau orang ini terlepas, it is something wrong dengan kita punya undang-undang dan perlembagaan dalam negara Malaysia. Kes kedua sebelum ini, tahun 2019, 1.1 kilogram ganja, Muhammad Zairin dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan 10 kali sebatan. Kes yang ketiga tahun 2012, seorang penganggur dipenjara 11 tahun dan 20 sebatan. Nama beliau Muhammad Aizat. Anak Melayu, anak orang Islam. Umur 29 tahun, ganja 737 gram. Maka saya mengharapkan kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin berani untuk mengangkat prinsip rule of law tanpa memilih bulu. 3 orang penjenayah dadah jenis ganja dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, penjara lebih 10 tahun, kena sebatan. Mereka bukan ahli politik. Mereka bukan ahli parti politik. Mereka dijatuhkan hukuman secara adil oleh institusi kehakiman Malaysia. Ini bukan undang-undang lapuk di zaman. Ini undang-undang sangat penting untuk menyelamatkan masa depan rakyat Malaysia. There is no compromise. Kita tidak mahu bertoleransi, kita tidak mahu bertolak ansur dengan modus operandi kartel dadah jenis ganja dalam negara Persekutuan Malaysia ini. Berdasarkan maklumat sulit, memang ada satu parti politik di Sabah diberikan dana politik oleh kartel-kartel dadah di Sabah. Saya tak perlu sebut nama parti tempatan Sabah itu apa. Tetapi this is the real check, Pak Cik Makcik. Hubungan dadah dengan politik. Dan saya tidak mengeneralisasikan untuk menyalahkan satu parti politik, untuk menyalahkan ketua parti politik itu, kerana bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang buat dadah jenis ganja, bukan Parti Bersatu yang buat bisnes dadah ganja, tetapi seorang ahli Armada Bersatu. Kantoi tanam pokok ganja, jual ganja dengan sangat berani. Apapun sebagai kesimpulan, saya Jufazli Syamat tetap memuji dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kehebatan, perisikan dan penyiasatan serta tangkapan yang adil lagi tegas dilakukan oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh kerajaan Perikatan Nasional, oleh kerajaan Parti Bersatu di Putrajaya yang menangkap ahli Parti Bersatu itu sendiri yang kantoi memproses dan mengedar dadah jenis ganja 1.5 kilogram. Kalau kita tanya dengan penagih-penagih dadah jenis ganja, bagi mereka this is not a problem. If you ask drug addiction, ya, Pak Cik Makcik, Otok Arung, anak muda, mereka akan kata ganja itu bukan dadah. Tapi kalau kita tanya pakar undang-undang, pakar dalam perlembagaan negara, yang pakar dalam perubatan dunia, ganja itu adalah dadah. Kita boleh perdebatkan perkara ini.
Ia membunuh nyawa orang. Ia bukan merawat sakit orang. Pak Cik Makcik. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengulas seorang penjenayah koruptor bernama Datuk Seri Najib Tun Razak yang troll isu skandal dadah jenis ganja ini dalam platform media sosial Facebook beliau. Saya ingin ingatkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, kau adalah penjenayah dan kau nak troll penjenayah yang lain. You are not deserve to speak about rule of law. Because kau sendiri pun penjenayah yang melanggar undang-undang dan perlembagaan. Walaupun jenayah yang kau buat itu berbeza dengan jenayah Ahli Armada Bersatu terlibat dengan pengedaran dan pemprosesan dadah jenis ganja 1.5 kilogram. Tidak bertamadun, tidak bermoral, tidak beretika. Seorang penjenayah bernama Datuk Seri Najib Tun Razak menghina penjenayah lain, sedangkan dirinya sendiri adalah penjenayah koruptor, penyamun, penyangak, pencuri duit negara nombor 1 di dunia. Seorang penjenayah penyamun perompak seperti Datuk Seri Najib Tun Razak tidak layak untuk bercakap tentang kes jenayah orang lain. Dok sibuk pasal kes jenayah orang lain. Kes jenayah kau berlambak 42 kes dalam Mahkamah Malaysia. Silap-silap kau lebih awal masuk penjara daripada Ahli Armada Bersatu ini, Datuk Seri Najib. Secara tuntasnya, saya menggesa kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Polis Diraja Malaysia, Kerajaan yang di-Pertuan Agong, Institusi Kehakiman Malaysia dan Jabatan Peguam Negara untuk membuka skandal jenayah dadah jenis ganja melibatkan ahli Parti Bersatu ini di dalam Mahkamah Malaysia. Pendakwaan jenayah skandal dadah jenis ganja ini tidak boleh dilambat-lambatkan, tidak boleh disimpan di bawah karpet institusi kehakiman Malaysia. Dan saya mengharapkan Ahli Armada Bersatu ini tidak dilindungi oleh mana-mana VVIP dalam kerajaan Malaysia. This is not about political issue. Kami tidak menyalahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kami tidak menyalahkan Wan Faisal, kami tidak menyalahkan Armada, kami tidak menyalahkan Parti Bersatu Malaysia. Malah kami memuji Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Bersatu Perikatan Nasional di Putrajaya kerana menangkap ahli Armada Bersatu yang kantoi mengedar dadah jenis ganja 1.5 kilogram. Rakyat akan lebih respect Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional jika skandal dadah jenis ganja ini dibuka secara adil, didakwa secara adil dan dibicarakan secara adil dalam institusi kehakiman Malaysia, seperti mana kes-kes jenayah dadah jenis ganja dibuka sebelum ini di dalam negara Malaysia. Daulat Tuanku Kerajaan yang di-Pertuan Agong. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingat, generasi baru dan generasi lama dalam negara Malaysia, dadah adalah musuh nombor 1 kepada agama, bangsa dan negara yang boleh menghancurkan masa depan anak-anak kita bila-bila masa. Ganja adalah dadah dan ganja bukan ubat, bukan penawar, hakikatnya adalah pembunuh kepada anak-anak Malaysia pada masa hadapan yang akan menyebabkan negara ini menjadi negara yang tidak bertamadun, negara yang mundur hanya kerana kita mahu bertolak ansur dengan jenayah-jenayah dadah ganja yang hakikatnya bukan ubat, tetapi ia adalah pembunuh nombor 1 kepada masa depan anak-anak Malaysia. Checkmate and game over. Kartel-kartel dadah jenis ganja dalam negara Malaysia
game is over, bosku. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.